Hadis ni bagi tahu pada kita tentang bagaimana beratnya azab di akhirat dan begitu nikmatnya nikmat di syurga. Bagaimana beratnya azab di neraka pada hari kiamat nanti, sehingga bila Allah ambil satu orang yang Allah bagi nikmat macam-macam kat dia, macam-macam Tuhan bagi nikmat kat dia dalam dunia, tetapi bila Allah Ta'ala celup sekali dengan satu celupan dalam neraka, dia pakat lupa habis dah. Sehingga kan dia sumpah pula depan Tuhan, la wallah ya Rab, demi Allah wahai Tuhan, aku tak pernah tengok kebaikan dan tidak pernah berlalu ke atas kepala aku mana-mana nikmat. Itu satu manusia Allah Ta'ala celup dengan sekali celup. Bayangkan kalau dia duduk dalam neraka berpuluh-puluh tahun. Moga Allah jauhkan kita daripada neraka. Baik. Ada pula manusia, kata Nabi, Allah Ta'ala celupkan dia dalam syurga dengan sekali celupan, sedangkan dalam dunia Allah Ta'ala bagi kat dia ujian macam-macam. Dan kita sebut dalam kuliah yang lepas, bila Allah Ta'ala bagi ujian dekat satu orang insan dan dia sabar, kesabaran dia itu akan memberikan pahala pada dia. Kesabaran itu akan memberikan pahala pada dia. Bahkan kalau dia boleh puji Tuhan, hamidaka wastarja, seperti mana dalam hadis Tirmizi, walaupun sanad dia ada problem sikit, ada khilaf di kalangan para ulama terhadap statusnya, tetapi dalam fadailul amal tak jadi masalah. Bila mana Allah Ta'ala uji satu orang dengan Allah Ta'ala matikan anak dia. Bila malaikat matikan anak dia, malaikat bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala kata, hal qabattum walada abdi, adakah kamu telah ambil anak kepada hamba aku? Hal qabattum samrata fuadi, adakah kamu telah ambil buah hatinya? Mereka mengatakan na'am. Madza qala abdi, kata Tuhan, apa yang dia sebut? Hamidaka wastarja, dia puji engkau wahai Tuhan, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis ni menyebut, ibnu lahu baitan fil jannah, binakan untuk dia satu rumah khas dalam syurga, wasammuhu baital hamd, namakan dia dengan rumah pujian, kerana dia puji Tuhan atas musibah yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Maksudnya memberikan pahala musibah ni. Jadi bila sampai ke negeri akhirat, setelah ujian yang macam-macam Tuhan bagi kat dia, dia sabar. Tapi sebenarnya bab sabar ni, dia tak boleh nak, kita boleh cerita bab teori lah, tapi bila pergi pada praktikal, kadang-kadang orang yang banyak sembang belum tentu boleh sabar. Yang ni saya cakap pada diri saya lah. Kadang-kadang bila kita hurai bab sabar tu, orang boleh menangis dengar. Ustaz-ustaz bila hurai bab sabar, bab tawakal, orang boleh nangis dengar. Tapi bila masuk tang praktikal, bila dia diuji, masa tu tengok, takut-takut dia mengelabah dulu pada orang lain. Dia maki hamun dulu lebih pada orang lain. Kerana benda ni memerlukan iman yang sempurna, iman yang tinggi untuk kita tahan sabar. Maka dia sabar, Allah Ta'ala bagi kat dia syurga. Sekali celup dalam syurga, sekali celup dalam syurga, Tuhan tanya, pernah tak kamu lihat kesusahan? Pernah tak berlalu kepada kamu penderitaan? Dia kata, la wallahi ya Rab, demi Allah, tidak, aku tak pernah tengok kesusahan, aku tak pernah tengok kesempitan, aku tak pernah berlalu atas kepala aku penderitaan. Sebab lupa dah, kerana nikmat yang ada dalam syurga dengan sekali celupan terlalu nikmat sehingga dia lupa. Ada juga tafsiran yang lain. Ada yang kata sebenarnya mereka tak lupa, tetapi dengan satu celupan itu menjadikan mereka sedar. Sama ada celup dalam neraka ke, celup dalam syurga ke, dengan celupan itu mereka jadi sedar apakah kebaikan yang sebenar dan apakah keburukan yang sebenar. Bagi orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat kat dia dalam dunia sebanyak-banyaknya,
sehingga dia lupa tuntutan Tuhan, sehingga dia kufur kepada arahan Tuhan, sehingga dia melakukan syirik pada Tuhan, dia rasa itu kebaikan dan dia rasa itulah nikmat. Sehinggalah apabila Allah celupkan sekali dia dalam neraka, baru dia tersedar, sebelum ni yang aku ingat baik, sebelum ni yang aku ingat nikmat, itu sebenarnya bukan nikmat. Sebab aku telah dicelup dengan satu celupan neraka yang mana penderitaannya sangat-sangat ajaib, yang tak pernah difikirkan oleh insan. Maka dia baru sedar, sebenarnya yang aku ambil dalam dunia tu bukan kebaikan yang hakiki. Sebab tu bila Tuhan tanya, pernah kau lihat kebaikan? Pernah tak berlalu atas kepala kamu nikmat? Walaupun sebelum ni dia rasa dalam dunia tu nikmat, walaupun sebelum ni dia rasa kebaikan yang banyak dia dapat dalam dunia, tetapi dengan sifat kufurnya telah menjadikan dia sedar diri, oh ini sebenarnya bukan kebaikan yang sebenar. Kerana aku telah, dengan kebaikan yang aku anggap kebaikan ni lah, dengan kejahatan yang sebenarnya yang dianggap sebagai baik ni lah, menyebabkan aku dicelup dalam neraka. Dia tersedar. Begitu juga dengan orang yang dicelup dalam neraka dengan dalam syurga dengan satu celupan. Kerana mungkin dalam dunia dia berfikir itulah kesusahan. Itulah kesusahan. Tetapi bila Allah Ta'ala celupkan sekali dalam syurga, baru dia sedar, sebenarnya kesusahan yang dia lalui dalam dunia itu adalah kebaikan yang baik untuk dia, sehingga kan menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Allah. Itu adalah kebaikan. Sebab itu kata Ibnul Jauzi dalam kitab dia Kashful Mushkil, masa dia huraikan hadis ni, dia kata, hadzal hadis yahuthu ala mura'atil awaqib fa inna at-ta'ib idza a'qaba ar-raha han war-raha idza athmarat nasab falaysat biraha fal-'aqil man nadhara fil ma'al la fi 'ajilil hal. Kata Ibnul Jauzi ketika mana dia hurai hadis ni, dia kata sesungguhnya hadis ini menggalakkan kepada kita untuk melihat kepada akibat sesuatu perkara. Islam ni dia ajar kita untuk melihat akibat. Nak bertindak dengan sesuatu tindakan, tengok akibat.